Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini saya akan bincangkan mengenai satu topik yang berkaitan dengan pilihan raya. Apa ini pilihan raya? Okey, so apa yang korang akan dapat ataupun apa yang korang akan pelajari pada hari ini di akhir pembelajaran video saya adalah kamu akan dapat tahu apa maksud pilihan raya dan ada berapa jenis pilihan raya yang kita jalankan di negara kita dan bagaimana cara untuk kita menjalankan pilihan raya dan bagaimana cara kalau kita nak menjadi untuk kita menjadi calon dalam untuk menjadi calon untuk bertanding ataupun untuk kita mengundi. Dan saya akan terangkan juga bagaimana proses pilihan raya itu berlaku. Okey, itu adalah orang kata learning outcome yang korang akan dapat daripada di akhir pembelajaran video saya pada hari ini. Okey, so tanpa membuang masa, kita akan pergi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, kita kena tahu dahulu apa itu pilihan raya. Okey, pernah dengar tak perkataan pilihan raya? Okey, ada certain pernah dengar, ada tidak pernah dengar. Okey, pilihan raya ini dari segi maksud definisinya adalah proses memilih wakil rakyat. Siapa ini wakil rakyat? Wakil rakyatlah yang akan menjadi orang kata wakil-wakil kepada rakyat-rakyat yang kita akan hantar ke Dewan Rakyat dalam bidang perundangan dan mereka inilah yang akan menjadi ahli dalam kabinet. Okey. So, dalam proses pilihan raya, okey, kita akan ada pilihan raya umum. Okey, kita akan memilih ada dua jenis calon yang kita akan undi. Yang pertama, kita akan undi calon untuk negeri. Calon negeri ataupun kita panggil sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, dan kita juga akan pilih ahli untuk persekutuan. Okey, peringkat negeri ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri, dan peringkat persekutuan dikenali sebagai ahli Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat inilah yang akan pilih, mereka inilah akan dihantar ke Dewan Rakyat untuk mewakili wilayah-wilayah yang tempat mereka bertanding. Okey, so bagaimana pilihan raya ini dilakukan? Okey, pemilihannya adalah secara sulit. So kita akan lazimnya kita akan adakan pilihan raya selama ataupun setiap 5 tahun sekali. Okey, dan pilihan raya lepas kita adakan pada 2018. Okey, dan bagaimana proses pilihan raya ini? Okey, secara sepintas selalu kita akan memilih secara sulit. Kita akan pergi ke tempat-tempat pemilihan, tempat-tempat pusat-pusat pengundi, contoh sekolah, balai raya, tempat-tempat pusat-pusat masyarakat, dan kita akan mengundi secara sulit. Maksudnya kita akan diberi satu kertas kecil, kita akan undi calon mana yang kita nak pilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Dewan Rakyat kita. Okey, so kita pilih, lepas kita pilih, kita lipat, kita akan masukkan dalam tabung undian. Begitulah caranya. Dan bila kita mengundi itu kita akan ditutupi, kita akan ada satu meja dan kita akan ditutupi dengan satu dinding dan orang tak boleh nampak kita undi siapa. Setiap orang dalam proses pengundian mereka akan mengundi secara sulit. Jadi bila dah habis proses pengundian selama 1 hari, okey, bila sampai daripada pagi sampailah ke malam dan tiba pada waktu malam itu kita akan adakan proses pengiraan undi. Kita nak kira berapa orang yang mengundi pada hari tersebut dan kita nak tengok siapa yang dapat undi paling banyak. Dan proses pengiraan undi dilakukan secara terbuka. Tadi kita undi orang tak nampak, secara sulit. Okey, tetapi semasa kita nak kira undi, semasa orang kata pihak SPR ataupun suruhan pilihan raya, mereka nak kira undi, mereka kena kira secara terbuka. Maksudnya mereka akan duduk dalam satu kawasan yang luas, dalam satu dewan ke, okey, dan mereka akan dewan itu akan terbuka kepada semua orang dan semua orang boleh masuk dan tengok bagaimana proses kiraan undi itu dilakukan satu persatu.
Kalau dia asingkan, contoh kalau dua calon bertanding, dia akan asingkan, okey, pengundi yang mengundi calon ni dia akan asingkan satu tempat, yang undian calon yang mengira calon ini dia akan asingkan satu tempat, di situ dia akan kirakan, dia akan kira, okey, calon ini berapa, secara terbuka semua orang nampak. Okey, itulah secara terbuka. Supaya apa dilakukan secara terbuka? Supaya pemilihan itu atau pengiraan itu dilakukan secara telus dan adil. Okey, dan dalam selepas proses pengiraan undi, kita akan tengok calon yang mendapat undi terbanyak akan dikira menang. Okey, ini digelar sebagai sistem majoriti mudah. Dalam masa mudah ni, kalau contoh kamu dekat dalam pilihan raya ni macam ni lah. Contoh kalau kamu dekat sekolah, okey, baru masuk sekolah, baru masuk kelas. Contoh kamu masuk tingkatan 2, tingkatan 1 atau sekolah darjah 6 ke. Setiap kali awal masuk kelas, kamu akan ada orang kata proses pemilihan ketua kelas. Bagaimana kita nak pilih ketua kelas? Okey, kita akan angkat tangan, kita akan pilih siapa orang-orang yang layak. Contoh kita pilih ada 2 orang kawan kita yang layak menjadi, yang kita rasa yang boleh jadi ketua kelas. Jadi apa yang mereka kena buat? Mereka kena keluar, dan bila mereka dah keluar, mereka tak nampak, mereka dah keluar daripada kelas. Di situlah kita adakan proses kita nak pilih siapa. Okey, siapa yang pilih A untuk menjadi, lepas tu cikgu akan cakap siapa nak pilih A jadi ketua kelas. Okey, ada 20 orang angkat, 20 orang tangan angkat. Okey, siapa nak B jadi ketua kelas? Okey, ada 35 orang yang angkat tangan. So di situ bila dah kira, 20 lagi sikit daripada 35. So maksudnya calon B dapat undi paling banyak. Calon B lebih banyak orang suka untuk menjadi ketua kelas. So maksudnya B akan dilantik menjadi ketua kelas. Umpama gitu analogi dia, kalau kamu nak tahu bagaimana pilihan raya ini secara mudah. Okey, so itu adalah definisi. Okey, apa itu pilihan raya? Dan kita bergerak daripada ciri pertama kepada yang kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya. Siapa ini Suruhanjaya Pilihan Raya? Suruhanjaya Pilihan Raya merupakan satu institusi penting yang diwujudkan tugas mereka khas untuk menjalankan proses pilihan raya. Kalau ada pilihan raya, mereka inilah yang akan bertugas. Okey, mereka inilah yang akan menguruskan proses pilihan raya tersebut. Dekat mana tempat pilihan raya? Kalau orang nak mendaftar, orang daftar dekat mana? Kertas-kertas undian mereka yang kena cetak, mereka yang kena sediakan, mereka yang kena sediakan tempat pengundian, mereka yang kena kira undi dan sebagainya. Itulah tugas-tugas Suruhan Raya Pilihan Raya. Tugas mereka hanya termaktub kepada pilihan raya saja. Bila berlaku pilihan raya, mereka yang kena bertugas untuk menguruskan pilihan raya tersebut. Okey, dan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh YDPA. Siapa itu YDPA? YDPA adalah Yang di-Pertuan Agong. Kenapa ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya ni kena dilantik oleh YDPA? Ketua negara yang paling tinggi. Kenapa tidak dilantik oleh Perdana Menteri? Tidak dilantik oleh menteri-menteri? Kenapa mesti YDPA? Disebabkan kita bercakap tentang pilihan raya. Bila bercakap tentang pilihan raya, kita perlukan orang-orang yang adil dan telus. Mereka tidak boleh bias kepada mana-mana pihak. Mereka perlu natural. Jadi keanggotaannya haruslah dilantik oleh YDPA sendiri. YDPA atau ketua negara yang boleh melantik ketua-ketua dalam Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Sama macam hakim negara. Hakim negara dia kena adil. Okey, jadi orang yang layak untuk melantik hakim negara hanyalah YDPA, ketua negara saja. Sama macam dengan keahlian ketua-ketua dalam SPR. Okey, mereka inilah yang akan dilantik oleh YDPA sendiri. YDPA sendiri akan memilih siapa yang dikira rakyat untuk menjadi ketua dalam SPR ni. Okey, apa tujuan penubuhan? Kenapa kita kena wujudkan SPR? Kenapa kita tak boleh gunakan menteri-menteri yang dalam kerajaan ataupun Perdana Menteri yang buat pilihan raya? Kenapa kena ada satu badan khas untuk membuat pilihan raya ini? Sebabkan macam saya cakap tadi, kita nak pilihan raya yang adil. Sebab pilihan raya ini kita nak pilih kerajaan yang baru. Okey, kita tidak boleh minta atau kita tak boleh biarkan
urusan pilihan raya diuruskan oleh kerajaan lama. Sudah semestinya kerajaan lama itu akan pastikan kerajaan mereka akan menjadi kerajaan semula. Jadi untuk untuk memastikan benda itu adil, kita akan adakan satu badan yang tidak ada kaitan dengan kerajaan lama ataupun kerajaan baru yang akan menjadi kerajaan nanti. Maksud mereka kena adil dan telus. Sebab tu kita kena ada satu badan yang khas untuk pilihan raya saja. Okey? Lepas tu kita tengok apa pula fungsi SPR. Fungsi ataupun tugas-tugas secara lebih detail lagi. Yang pertama adalah mereka menentukan sempadan-sempadan pilihan raya. Maksudnya kita tahu dekat Malaysia ni, dekat setiap negeri dia ada wilayah-wilayah ni. Okey, dekat setiap negeri akan ada kawasan daerah-daerah, dan setiap daerah-daerah ini akan diwakili oleh seorang Dewan Rakyat dan juga beberapa ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi SPR yang tetapkan, okey, kalau sesiapa yang duduk kawasan area-area sini, dia kena mengundi calon ini. Kalau siapa yang duduk area-area sini, dia kena mengundi calon ini. Kalau yang duduk area-area sana, mereka kena undi calon yang sana. Itu sempadan-sempadan pilihan raya inilah yang ditetapkan oleh SPR. Okey, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mereka adalah organisasi atau badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan pendaftaran pemilih, pengundi dan juga calon. Maksudnya kalau kamu nak mengundi, kamu kena mendaftar. Okey, dan macam mana kamu nak daftar? Okey, takkan nak daftar dekat kementerian-kementerian, tidak. Kamu kena daftar dekat Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebab kalau kamu nak mengundi, kamu kena daftar. Kamu tidak boleh pergi dan mengundi macam itu saja. Kamu kena mendaftar. Selepas mendaftar, barulah kamu boleh mengundi. Sama juga macam kalau kamu nak jadi calon. Kamu tak nak mengundi, kamu nak jadi calon. Jadi calon Dewan Undangan Negeri, jadi calon Dewan Rakyat. Okey, sama juga kamu kena hadir pada hari penamaan calon untuk mendaftarkan nama kamu sebagai calon yang ingin bertanding. Okey, itu tugas yang ketiga, dan itu tugas yang kedua, dan yang ketiga macam saya cakapkan, mereka adalah badan yang bertanggungjawab menjalankan ataupun mengendalikan pilihan raya umum. Contoh, pilihan raya kita diadakan 5 tahun sekali kan. Jadi setiap 5 tahun sekali, okey, mereka yang akan tetapkan, okey, tarikh penamaan calon bila, tempat-tempat pengundian dekat mana, hari apa mengundi, tempat pengiraan undi dekat mana. Okey, bagaimana cara pengiraan undi, bila diumumkan, orang kata bila jumlah undian akan diumumkan kepada masyarakat. Itu semua ditentukan oleh SPR dalam mereka mengendalikan pilihan raya di negara kita. Itu adalah antara serba sedikit mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey. So, daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, saya bawa kamu kepada jenis pilihan raya. Okey, dekat Malaysia ni kita ada 2 jenis pilihan raya. Yang pertama, kita ada pilihan raya kecil atau sesuatu PR kecil untuk short form, pilihan raya kecil. Dan yang kedua, kita ada pilihan raya umum. Apa beza pilihan raya kecil dengan pilihan raya umum? Ada perbezaan dia, okey? Pilihan raya umum adalah pilihan raya yang kita jalankan pada setiap 5 tahun wajib. Okey, maksudnya kerajaan-kerajaan yang kita pilih setiap 5 tahun, mereka ada tempoh 5 tahun untuk memerintah. Dan bila dah sampai 5 tahun, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk kita memilih kerajaan yang baru. Kalau kita suka dengan kerajaan yang sebelum ini, kita boleh undi mereka semula. Kalau kita suka dengan kerajaan sebelum ini, kita ada hak untuk kita pilih orang-orang lain untuk menggantikan tempat mereka semasa pilihan raya umum. Dan pilihan raya umum, okey, macam saya cakap, dibahagikan kepada 2. Kita kena pilih 2. Yang pertama, kita kena pilih ahli Dewan Rakyat pada peringkat persekutuan. Okey, mereka inilah yang akan menjadi ahli Dewan Rakyat dalam parlimen, dalam badan perundangan, dalam membuat undang-undang dan dasar-dasar di negara kita. Okey, dan yang kedua, kita adalah ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ini lebih kurang sama macam ahli Dewan Rakyat, tapi tugas mereka hanya termaktub kepada negeri sahaja. Contoh, kita ada adun dekat negeri Selangor. Okey, jadi undang-undang yang khas untuk negeri Selangor akan
orang kata akan diwujudkan ataupun akan dicadangkan, diusulkan oleh ADUN ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, so dapat kat situ kita ada dua calon dekat situ, Ahli Dewan Rakyat dengan Ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, so kita tengok itu adalah pilihan raya umum. Bagaimana pula dengan pilihan raya kecil? Apa beza dia? Umum, besar, yang kecil ni kecil ke macam mana? Okey, pilihan raya kecil kita adakan dekat mana-mana daerah di sekitar Malaysia, tidak kira mana-mana negeri, bila ada kekosongan. Kekosongan yang macam mana tu? Kekosongan kerusi ataupun kekosongan jawatan apabila berlaku kematian ataupun bila berlaku kematian Ahli Dewan Rakyat atau Ahli Dewan Undangan Negeri, ataupun mereka dipecat ataupun mereka meletakkan jawatan. Contoh dalam satu daerah, daerah dekat Petaling Jaya, Selangor contohnya. Okey, Petaling Jaya, Selangor, ada seorang Ahli Dewan Rakyat ini yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri, beliau telah meninggal dunia contohnya. Okey, jadi bila beliau meninggal dunia, berlaku kekosongan kerusi di daerah Petaling Jaya. Jadi perlu ada satu proses pilihan raya untuk menggantikan calon yang telah meninggal tersebut. Sebab kita tidak boleh bila orang suka kata okey dia telah meninggal, okay, kita pilih je lah dia jadi pengganti. Tidak boleh. Kena ada proses pilihan raya yang kita gelar sebagai pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil inilah yang akan berlaku dekat daerah Petaling Jaya je, dan orang-orang Petaling Jaya sahaja yang akan mengundi. Orang-orang daripada daerah lain tidak boleh mengundi. Hanya orang-orang dekat daerah Petaling Jaya sahaja yang akan mengundi. Dan bagaimana proses pilihan raya kecil ini? Pilihan raya kecil ini akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas kekosongan dalam masa 60 hari selepas kekosongan kerusi. Maksudnya kalau contoh wakil rakyat itu ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Rakyat itu meninggal pada hari ini, so SPR ada masa 60 hari. Okey, untuk mereka mengadakan pilihan raya, untuk mengadakan kempen kecil atau apa-apa okey yang berkaitan dengan pemilihan calon dalam masa 60 hari. Selepas 60 hari kena ada calon yang baru untuk menggantikan tempat wakil rakyat yang telah meninggal tersebut. Dalam masa 60 hari untuk Semenanjung, dan untuk daerah-daerah di Sabah dan Sarawak diberi masa 90 hari. Itu perbezaan dia. 60 hari dekat Semenanjung, 90 hari dekat Sabah dan juga Sarawak. Okey, dapat dekat situ. Okey, itu adalah jenis pilihan raya. Kamu dah tahu, ada umum, ada yang kecil. Okey, sekarang kita pergi kepada ciri-ciri pilihan raya. Kalau kita nak melalui calon orang kata proses pilihan raya, ada dua golongan penting. Okey, dalam pilihan raya. Yang pertama adalah calon, yang kedua adalah pengundi. Okey, apa beza calon dengan pengundi? Calon ini adalah mereka yang bertanding. Mereka yang bertanding untuk mengambil kerusi Dewan Rakyat ataupun kerusi Dewan Undangan Negeri. Okey, dan pengundi adalah mereka-mereka yang mengundi calon-calon tersebut. Okey, aku nak pilih ini A menjadi Ahli Dewan Rakyat. Tak, aku nak pilih B jadi Ahli Dewan Rakyat. Itu terpulang kepada pengundi. Dan kalau kamu nak menjadi calon dan juga pengundi, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Okey, supaya orang kata calon itu layak ataupun tidak, sama juga dengan pengundi. Kita tengok yang pertama. Kalau kamu nak jadi calon untuk kamu bertanding dalam pilihan raya, apa yang kamu kena buat? Okey, yang pertama kamu boleh pilih sama ada kamu nak jadi calon bebas ataupun calon daripada wakil parti-parti politik. Okey, calon parti politik ni macam kita tahu ada UMNO, ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, PKR, DAP, PAS dan Amanah dan sebagainya. Itu parti-parti politik. Dan parti-parti politik inilah yang akan menghantar calon-calon mereka
untuk bertanding dalam pilihan raya. Okey. Kalau kamu contoh tak nak bertanding mengikut parti politik, kamu boleh bertanding secara bebas. Okey, maksudnya kamu berdiri dengan sendirinya menggunakan nama kamu sendiri pun boleh juga. Calon bebas. Okey. So sama ada kamu nak join parti politik ataupun kamu menjadi calon bebas, tidak menjadi masalah. Dan apa syarat dia kalau kamu nak menjadi calon parti politik? Calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Yang pertama, kamu harus umur 21 dan ke atas. Kalau kamu umur 21 dan ke bawah, kamu tak layak menjadi calon. Umur 21 dan ke atas baru kamu layak menjadi calon untuk bertanding. Yang kedua, kamu harus sempurna akal. Okey, kamu tidak boleh pilih calon yang ada masalah kewarasan. Okey, orang kata masalah jiwa untuk bertanding. Dia haruslah sempurna akal dan waras. Yang ketiga, perlu warga negara. Okey, hanya warga negara saja yang layak bertanding. Dan yang keempat, tidak muflis. Okey, maksud kalau kamu ada bisnes, kamu tidak muflis ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris tidak bankrupt. Kalau kamu bankrupt, kamu tidak boleh bertanding. Dan ada beberapa ciri lain, tapi ini saya ambil ciri yang penting. Okey, dan bila kamu dah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon, apa yang kamu kena buat? Okey, calon yang ingin bertanding, mereka perlu hadir pada hari penamaan calon. Apa ini hari penamaan calon? Hari penamaan calon ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai hari pendaftar calon. So kamu kena daftar dekat SPR. SPR akan umumkan hari penamaan calon. So kamu kena pergi ke SPR, kamu kena daftarkan nama kamu sebagai calon. Itu kita panggil hari penamaan calon. Bila dah daftar, SPR pun dah setuju kamu jadi calon, kamu diberi masa selama 7 ke 15 hari untuk berkempen. Apa itu berkempen? Berkempen adalah satu proses di mana kamu menonjolkan diri kamu kepada masyarakat, mengambil hati-hati rakyat untuk mengundi kamu. Dan lazimnya kalau kamu tengok setiap 5 tahun sekali, kalau kamu tengok kat tepi-tepi jalan ada bendera parti-parti politik kat kiri jalan, bendera warna biru kat kanan jalan, warna merah, warna kuning dan sebagainya. Itu kita panggil berkempen. Pada ketika inilah wakil-wakil rakyat akan turun berjumpa dengan rakyat, mengambil hati rakyat. Okey, buat ucapan dekat sini, buat ucapan dekat situ, buat syarahan dan sebagainya. Okey, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa mereka adalah individu yang paling layak untuk diundi. Sebelum berlakunya hari pengundian. Itu berkempen selama 7 hingga 15 hari. Itu adalah cara-cara kalau kamu nak menjadi calon dalam pilihan raya. Kalau kamu nak jadi pengundi, kamu tak nak menjadi calon, kamu nak mengundi je. Macam mana? Ada juga ke syarat nak jadi pengundi? Ada. Okey, ada syarat-syarat wajib yang kamu kena patuhi untuk kamu menjadi calon, untuk kamu menjadi pengundi. Yang pertama, kamu kena berdaftar dengan SPR. Apa-apa mesti rujuk Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebab mereka tugasnya mendaftar pemilih, pengundi dan juga calon. Jadi kalau kamu nak berdaftar menjadi pengundi, okey, kamu kena berdaftar dengan SPR. Kalau kamu tak berdaftar, kamu tidak boleh mengundi langsung. Okey, kena berdaftar dahulu. Okey. Dan apa syarat-syarat dia? Yang syarat-syarat dia adalah umur 21 tahun. Okey, dan ke atas. Ini mengikut peraturan lama. Okey, peraturan baru ada yang katakan umur 18 tahun. Tapi kalau ikut silibus buku sejarah yang ada dalam buku sejarah kamu ketika ini, umur 21 tahun. Okey, dan kamu perlu warga negara Malaysia. Baru kamu boleh mengundi. Kalau bukan warga negara, kamu tidak boleh mengundi. Okey, dan kalau contoh, okey, kalau kamu belajar kat luar negara, lepas tu ada pilihan raya. Macam mana kamu layak untuk mengundi ke? Layak. Asalkan kamu memenuhi syarat. Kalau kamu ada kat luar negara ke, belajar ke, okey, kamu akan menjalankan undi pos. Apa itu undi pos? Undi pos adalah undi yang dilakukan lebih awal, okey, daripada hari pengundian, yang hanya dijalani oleh mereka-mereka yang pelajar-pelajar di luar negara, yang bekerja di luar negara, askar-askar yang bertugas mempertahankan negara,
dan juga anggota-anggota SPR. Sebab apa anggota SPR? Sebab pada hari pengundian, anggota SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mereka busy nak menguruskan pilihan raya. Takkanlah mereka tengah menguruskan pilihan raya dia nak mengundi juga. Tidak boleh. Okey, jadi mereka akan diberikan pelepasan untuk mengundi awal. Tetapi undi mereka ini akan dikumpulkan dahulu, akan disimpan dahulu. Okey, so nanti bila dah ada hari pengundian, okey, dah ada pengiraan, masa-masa pengiraan undi nanti, barulah undi pos ini akan dibuka, dicampur sekali, barulah akan dikira. Okey, so itu adalah bagaimana kalau kamu nak menjadi pengundi, dan ada beberapa syarat-syarat yang lain. Okey, so itu serba sedikit mengenai orang kata pilihan raya. Okey, di video yang kedua nanti saya akan terangkan dua benda, iaitu yang pertama mengenai kepentingan pilihan raya dan bagaimana proses pilihan raya itu berlaku. Okey, daripada awal sampailah proses akhir pilihan raya tersebut. Okey, ada step by step dia. Saya akan terangkan pada video yang kedua. Okey, so untuk kali ini itu saja untuk konten video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang dengan konten-konten yang lebih menarik untuk kita kupaskan. Okey, jangan lupa nama saya Sir Hisrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Bye.